Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP. Saya Muhammad Hanif Desabri daripada Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, tahun 2 Arwai 11, Teknologi Kejuruteraan Awam. Hari ini saya akan menanyakan atau berkongsi sedikit sebanyak berkaitan cabaran mahasiswa dan mahasiswi dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Untuk makluman semua, kita sedia tahu di mana sekarang kita, negara Malaysia, telah sebanyak angka 6 kehadapan 6,000 lebih setiap hari, dan kini ada 5,000 lebih kes positif COVID di negara kita. So, dari situ kita dapat lihat bagaimana terjejasnya ekonomi Malaysia, dan sudah semestinya akan terjejas juga cara pembelajaran IPT di Malaysia. Oleh itu, saya ingin mendapatkan sedikit perkongsian daripada sahabat-sahabat daripada universiti masing-masing untuk berkongsi sedikit sebanyak berkaitan cabaran korang dalam menghadapi COVID-19. So, sebelum itu saya ingin memohon saudara-saudari untuk memperkenalkan diri. Kita mula daripada Atirah Rudaini, boleh? Boleh. Okey, terima kasih Yani. Okey, di sini saya nak perkenalkan diri. Nama saya Nur Atira binti Rudaini. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda daripada Universiti Teknologi Mara, UiTM Rembau, Cawangan Negeri Sembilan. Okey, soalan terus jawab kepada cabaran ke kenalkan diri dulu ya? Kita pergi kenalkan diri dulu. Mungkin orang-orang di luar sana ingin mengenali saudara-saudari yang comel-comel ni. Okey, Nahanisa boleh kenalkan diri sikit? Okey, hai, Assalamualaikum. Boleh dengar? Okey, nama saya Nurhanisa binti Sakri. Saya merupakan pelajar daripada UiTM Cawangan Kelantan, Macang. Saya mengambil jurusan pengurusan maklumat untuk SEM 2. Oh, begitu ringkas dan padat ya pengenalan ya. Cantik. Cantik lagi tuannya. Okey, kita boleh terus ke soalan ya. Untuk buat masa ini dah sasarlah kita berada kebanyakan di institusi masing-masing ataupun di rumah sedang menjalani pembelajaran secara online. So, bolehlah kita kongsi sedikit sebanyak cabaran yang dihadapi oleh saudara-saudari dari aspek bebas. Boleh kongsikan sedikit. Kita mula daripada Atirah ya. Boleh? Silakan. Okey, bila kita sebut tentang kelas online ni ataupun ODL, sudah pastilah kita sebagai student ni memang banyak cabaran dia. Antara cabarannya yang saya nak bagi, yang paling utama sekali masalah internet lah. Sebab internet tu kita tak boleh jangka, kadang okey, kadang tak okey. Seterusnya, prasarana yang tak cukup. Maksudnya ada sesetengah student tu dia menduduki ODL dalam keadaan yang selesa. Maksudnya ada bilik, terus yang empuk, maksudnya macam okey daripada keluarga yang berada. Tapi kita kena tahu, ada sesetengah pelajar ni, diorang tak berapa nak berada. Maksudnya kurang prasarana semua. Jadi itu salah satu cabaran lah. Seterusnya cabaran selalunya kalau kita kelas face to face, kita macam senang nak dapatkan bahan bacaan kita pergi dekat library UiTM semua tu kan. Bagi UiTM lah, kalau U lain pergi kat library masing-masing. Tapi bila kita ODL ni, lepas tu PKP pula, macam kita nak pergi library tu susah. Ya, memang betul. Sekarang macam kita nak dapatkan bahan rujukan, kita boleh online je. Cari kat library online semua. Tapi bagi saya macam susah sikit sebab saya
cari kat buku terus senang. Jadi untuk nak dapatkan bahan rujukan untuk buat assignment apa semua susah, cabaran juga. And then cabarannya macam maybe ada setengah keluarga yang tak memahami anak tengah online, macam dia duduk rumah kena buat kerja rumah ke apa semua, pun cabaran. Itu je dari saya. Oh, dari situ kita lihat banyak ya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para pelajar di ITT ya. Sebenarnya apa yang saya dapat daripada Atira Rudaini ni, sebenarnya cabaran dia adalah cabaran yang dari segi perbezaan keluarga dan dari segi kewangan terutamanya sebenarnya. Kebanyakan masalah ni berpunca dari kewangan kan, betul saudari? Hal ini kerana setiap keluarga tu berbeza pendapatannya. Ya, betul. So ini sangat membebankan para pelajar. Selainkan untuk, kalau kita ada kewangan, kita akan dapat menyelesaikan masalah koneksi internet, dapat selesaikan masalah prasarana, kemudahan, kelengkapan. So kita boleh terus ke saudari Hanisa ya. Apa cabaran yang ditempuhi sepanjang pandemik COVID-19? Okey, terima kasih pada saudara Muhammad Hanif. Memandangkan cabaran Nur Atira binti Rudaini yang kemukakan tadi tu hampir sama dengan saya atau lebih senang, semuanya sama. Tapi saya akan beri penjelasan lebih berkaitan masalah-masalah tersebut. Contohnya macam yang pertama tadi, saudari Nur Atira bagi tahu tentang capaian internet yang kurang baik untuk setiap pelajar. Contohnya macam pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman, kita boleh tengok pada tahun lepas tular video pelajar mendapatkan capaian internet dalam hutan. Dia terpaksa panjat pokok apa semua tu, dan itu telah menunjukkan bahawa capaian internet dalam negara Malaysia ni kurang. Jadi pembelajaran face to face adalah pembelajaran yang paling cepat untuk dilakukan sepanjang pandemik COVID-19 ini. Namun selain daripada cabaran tersebut, kita boleh kemukakan dengan masalah kewangan. Contohnya macam ada beberapa pelajar dia kemukakan aduan tentang pembayaran yuran yang tidak berbaloi pada mereka. Sebabkan hampir kesemua pelajar bayar yuran 100% dengan nilai yang sangat tinggi, kadar yang sangat tinggi, tapi prasarana dan fasiliti yang ada dekat universiti diorang tak guna. Diorang guna 100% yang ada dekat rumah. Internet kena tanggung sendiri, duit apa semua tu kena tanggung sendiri. Jadi perkara tersebut tidak berbaloi. Yuran yang bayar pula macam tidak ada kaitan dengan pembelajaran mereka. Selain daripada itu, berkaitan dengan keciciran ilmu. Macam yang Nur Atira bagi tahu, dia tak ada sumber buku, maklumat tu tak cepat walaupun diorang boleh beli online. Saya sangat setuju. Contohnya macam saya sendiri alami, saya baru saja masuk ke alam universiti untuk sambung ijazah. Bermula pada SEM 1, saya dah kena belajar online. Maksudnya saya tak jumpa kawan-kawan saya tak tengok lagi UiTM macam tu macam mana, persekitaran dia macam mana, dan saya tiba-tiba kena belajar online. Lagi sukar apabila group assignment, ada tugasan assignment yang mana saya tak kenal ahli kumpulan, macam mana dia buat kerja, macam mana dia praktiskan latihan dalam group assignment. Kita tak kenal, tiba-tiba kena buat group. So dekat dalam group tu dah bagi kesukaran lah. Kalau tiba-tiba dapat ahli yang tiada common sense, tiba-tiba hilang, tiba-tiba tak bertanggungjawab, itu dah sukar. Yang terakhir sekali adalah masalah keluarga. Saya sangat setujulah bila Nur Atira binti Rudaini dia cakap ada macam keluarga tak faham anak-anak student online apa semua tu. Saya sangat setuju bila benda ni memang paling jelas lah berlaku dalam kalangan pelajar, sampai ada macam masalah macam sakit depression semua tu apabila keluarga anggap pelajar yang dekat rumah ni tak berguna. Duduk rumah dalam bilik belajar je. Kadang-kadang diorang tak nampak kita belajar, diorang tak percaya 24 jam kita belajar buat assignment, kita ni duduk kat dalam bilik macam nothing. Dalam rumah tu kita ibarat stranger lah dengan keluarga, tak ada masa. So ibu bapa anggap anak-anak balik rumah ni kena belajar online ni macam tak ada masa untuk diorang. So saya sangat setujulah bila Nur Atira binti Rudaini kemukakan tu. So itu adalah cabaran yang boleh saya jelaskan sepanjang pandemik COVID-19 ni sendiri. Ya, betul tu Anissa. Saya sangat sokong dengan cabaran yang dihadapi tu. Terutama betul saya faham daripada
segi keluarga, kekangan masa bersama family. Ialah kalau menurut di Unimed sendiri pun, kita waktu kalau ikut PDP pada hari normal sebelum pandemik COVID berlaku, kita waktu PDP kita adalah sampai pukul 5 petang tu paling last untuk lab lah. Kebiasaannya 5 hingga 6 average. Tapi pada pandemik COVID ni kita berlaku sehingga malam, lewat malam, sehingga pukul 11 malam kadang. Kerana berlaku pandemik COVID ni, lecturer bagi diorang dia lagi mudah untuk bagi kerja. So sehingga malam masih ada jadual untuk kita belajar, untuk study subjek-subjek tertentu. So dari segi itu kita rasa macam terganggu daripada masa kita. Lagi-lagi apabila yang pelajar berada di rumah dengan tanggungjawab sebagai seorang anak, tanggungjawab sebagai seorang abang, adik. Untuk menjalankan tanggungjawab tu sangat susah lah bagi saya sokong lah. So daripada kita tengok cabaran ni, boleh saya tahu sedikit sebanyak apa yang institusi korang yang bagi boleh bagi sedikit cadangan atau pendapat, berkongsi pendapat apa inisiatif institusi sebagai contoh UiTM, apa yang diorang buat untuk pandemik COVID ni. Kita mulakan dari Atirah ya. Okey, inisiatif yang UiTM buat sepanjang online ni, maksudnya dia buat kelas online lah, buat ODL. Lepas tu pelbagai platform lah digunakan, contohnya Google Classroom, guna Teams, Zoom semua. Seterusnya kan kita tak boleh nak buat aktiviti secara bersemuka kan, jadi banyaklah program atau camp-camp ni kita buat online. Maksudnya macam event ke apa semua buat kat Facebook Live, IG Live. Jadi semua urusan boleh berjalan dengan lancar tapi menggunakan platform online lah. Terusnya bagi sebab UiTM saya ada course Masscom, jadi diorang kena guna studio. Jadi untuk diorang kena balik ke sana, tapi pihak kami macam bagi patuh SOP lah, ikut langkah-langkah yang betul semua. Benda semua berjalan dengan biasa. So tapi ia akan menyukarkan para pelajar lah kan untuk pergi ke sana. Dia agak susah. Betul-betul. So sebenarnya cara itu betul untuk menolong bantu pelajar, tapi dia panggil apa? Boleh menanggung risiko yang tinggi. Dia agak berisiko. Betul, bagaimana dengan sambutan program-program online yang dijalankan oleh pihak universiti? Boleh cerita sedikit? Adakah penyertaan dia sangat tinggi? Sambutan tu dia atas event lah. Dia macam sebab banyak sangat event, banyak sangat kelab apa semua, ada setengah yang mendapat banyak sambutan dan ada juga yang agak sedikit. Tapi kita sebagai student, kita perlu support each other lah. Maksudnya kita kena join apa yang event yang ada. Betul tu. Itulah sebenarnya salah satu cara inisiatif IPT untuk menghilangkan bosan, stres. Okey, kita boleh berbalik kepada Nurhanisa. Bagaimana cara institusi anda untuk menangani pandemik COVID ini? Silakan Nurhanisa. Okey, terima kasih. Inisiatif yang diberikan oleh pihak universiti saya adalah yang pertama sekali, yang paling jelas, memandangkan tak semua pelajar mempunyai telefon, laptop untuk menyertai pengajian secara online learning ni. So pihak universiti kami dia beri percuma laptop dan juga SIM card berserta internet percuma untuk setiap pelajar yang bermasalah lah. Contoh macam pelajar tu tak mampu nak ada telefon, tak mampu nak ada laptop, so pihak universiti akan bagi laptop dan juga bantuan SIM card berserta internet secara percuma untuk setiap pelajar yang bermasalah. Yang kedua pula adalah bagi meringankan beban untuk sesetengah pelajar, pihak universiti UiTM Machang dia ada buat kebenaran untuk sesetengah pelajar Universiti UiTM Machang yang berada di SEM pertama dan juga SEM 5 ke 6 yang akan LI. Jadi diorang beri kebenaran untuk pihak pelajar untuk memohon kebenaran untuk tinggal di kolej bagi memudahkan pengajian diorang buat kali pertama dan juga kali terakhir sebelum mereka praktikal.
Itu saja dari saya. Oh, begitu sangat hebat ya inisiatif yang dilakukan oleh UiTM Macang. Sangat sangat cantik lah. Okey, so macam pembahagian telefon pintar, laptop dan singkat percuma tu, adakah dia dibahagi kepada semua golongan atau yang susah atau macam mana ya? Okey, pemberian laptop dan juga telefon semua tu hanya diberikan kepada pelajar yang benar-benar susah. So setiap kali diorang nak buat rayuan, mereka akan kemukakanlah kenyataan masalah mereka. Kalau masalah contoh macam sesetengah keluarga kan dia tak ada slip gaji, jadi diorang akan kemukakan macam contoh-contoh masalah lah, ruangan rumah yang tiada pencapaian internet yang baik dan sebagainya. Oh, okey, sangat mendalam, sangat terperinci cara diorang untuk mendapatkan menyalurkan bantuan ni lah. So memandangkan Hanisa berada di rumah ya sekarang kan, berkongsi masalah cabaran dengan keluarga, macam mana cara korang untuk handle masa keluarga dan masa belajar? Boleh bagi tahu tak sedikit tips ke untuk kawan-kawan sekali cabaran Nisa duduk di rumah? Cabaran saya duduk di rumah. Okey, cabaran saya duduk di rumah, saya memandangkan baru saja masuk dalam dunia online learning ni, agak sukar untuk saya biasakan dirilah. Sebab saya dah tak pernah belajar kos yang saya ambil ni. Maksudnya macam saya ambil kos ni terus belajar. So daripada saya minat kos ni, terus saya hilang perasaan minat lah sebab tak faham apa-apa. Jadi kebanyakannya saya cuba meluangkan masa dengan keluarga setiap hari cuti ataupun pada waktu malam. Namun sejak nak berada dekat week terakhir ni, tidak dapatlah macam meluangkan masa dengan lebih kerap sebab gangguan dengan tugasan yang sangat banyak. Jadi kebanyakannya saya cuma berinteraksi secara telefon lah, macam Nisa nak tidur ni gitu. So my mum akan faham lah. Betul lah, sangat boleh memisahkan lah family dengan kita. Okey, so dah cukup panjang lebar daripada saudara-saudari sekalian. So boleh tak kita buat satu kesimpulan lah sikit atau bagi harapan, kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang sama-sama menghadapi cabaran untuk mengharungi pandemik COVID-19 ini sehingga habis. Boleh mana-mana yang willing dulu, silakan ya. Apa tadi harapan dengan kesimpulan kan? Bagi harapan dan kata-kata semangat untuk sahabat-sahabat kita di luar sana yang sama-sama berjuang belajar di dalam era pandemik COVID sekarang ni. Okey, harapan saya semoga semua sahabat-sahabat saya yang baru adapt dengan ODL ni ataupun yang dah lama adapt dengan ODL ni, semoga korang kekal tabah lah ya, sebab memang banyak sangat cabaran yang kita hadapi dalam ODL ni, terutamanya lah internet lah apa semua. Diharapkan semoga korang tabah and teruskan berdoa semoga wabak coronavirus ni atau COVID-19 ni segera beredar daripada Malaysia dan semoga kita semua dapat belajar face to face semula lah. Okey, amin. Saya pun doakan benda yang sama. Okey, daripada Hanisa, sedikit penggolongan dan harapan. Silakan. Okey, harapan saya harap seluruh rakyat Malaysia boleh sama-sama patuh SOP untuk kurangkan kadar kenaikan kes COVID-19 ni dan mengurangkan juga kadar kematian. Saya juga berharap bila pandemik COVID-19 ni dah dapat dikawal dengan baik, seluruh pelajar daripada Universiti IPTA ataupun IPTS boleh kembali belajar dan menggunakan prasarana dan juga fasiliti yang ada dekat universiti dan diorang boleh cipta kenangan di zaman universiti diorang. Okey, walaupun ini sangat berkacamata lah mendengarnya. Ialah menjadikan satu kenangan pandemik COVID yang termanis walaupun sukar untuk dihadapinya. Okey,
kesimpulanlah sedikit daripada saya. Terima kasih atas semua perkongsian pahit manis yang dilalui oleh para pelajar. Semoga ada sinar di hujungnya. Terima kasih kepada Atira Rudaini, wakil daripada UiTM Rembau, dan terima kasih kepada Nohanisa Sakri daripada UiTM Macang. Saya memohon ampun dan maaf khusus 10 jari sementara masih berhari raya. Kalau ada saya mohon maaf lah kalau ada terkasar bahasa. Yang baik datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya. Terima kasih atas perkongsian beliau. Terima kasih kerana sudi hadir bersama saya. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan Waalaikumsalam.